Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kafatil anbiya wal mursalin wal ulama'i was salihin wa ila arwah jami'il qubur al muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat syai'un lillahi lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله ثم الحمد لله Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwan illa 'alal zalimin. Salatan wa salaman ala habibina al-Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma yassir umurana wa la tu'assir, Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tambil khair. Amin ya rabbal alamin. Baik, tuan-tuan dan puan Allah Subhanahu wa taala, pertama dan selamanya marilah sama-sama kita menzahirkan rasa kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala limpahan nikmatnya kepada kita sehingga ke hari ini ya dapat kita bergerak ke sana kemari, dapat kita melakukan aktiviti seharian kita ya dengan sempurna, alhamdulillah ya. Dan bagi sahabat-sahabat kita yang sakit, mudah-mudahan Allah SWT menyembuhkan mereka dan dapat melakukan tugasan seharian dengan sempurna. Baik, saya hari ini rasa nak buat baik. Rasa nak buat baik, tak pernah buat pun. Jadi pagi ni bangkit, saya gorenglah kuih tu, kari pak frozen dengan cucuk badak. Ada 80 biji goreng. Cuma nak beritahu, kalau tak sedap dengan kutuk orang goreng. Orang goreng tak salah. Dia cuma goreng saja. Kalau hangit sikit-sikit itu biasa sebab orang jantan goreng. Okay. Dia letak, dia tinggal, dia pergi, dia tengok ada lagu tu. Dia tak tunggu kat belanga, tu bukan kerja dia. Okey. Saja hari ni dia jadi rajin ke mana tu. Nanti makalah ya, cuma bekas saya nak baliklah. Sebab tak ada bekas tu, minggu depan tak boleh bawa dah katanya. Dia nak kena ada bekas tu. Baik, sambung pengajian kita muka surat 159, tajuk baru, kitab lama 159, kitab Rumi 235. Faslun fi hukmi syiqaqi baina az-zawjain. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumi fi darain. Ini suatu fasal pada menyatakan hukum bersalah-salahan, berseteruan antara dua laki isteri. Okay. Jadi tajuk yang kita nak bicarakan pada minggu ini berkaitan dengan perbalahan ataupun perkahalian ataupun perseteruan antara dua laki bini. Okay. Dan iaitu ada kalanya daripada salah seorang daripada keduanya atau daripada kedua-duanya. Cuma dalam topik ini fokus kalau dalam bab fiqhul munakahat di bawah tajuk nusyus. Dia lebih kepada isteri lah. Isteri tak taat suami, isteri durhaka pada suami dan sebagainya tu di bawah tajuk tu. Okay, kita akan lihat secara perinci dalam kitab ni. Maka jika ada nyata tanda nusyus isteri, okay. Jadi pertamanya tuan-tuan sekalian, kita kena tengok dulu apakah yang dimaksudkan dengan nusyus. Kalau ikut istilah syarak, keengganan seseorang isteri itu menurut atau patuh pada perintah suami dari segi syarak. Kalau dia enggan, dia tak ikut, maka sudah dikira sebagai nusyus. Cuma pendetailan itu kita akan lihat dalam kitab ini. Kata dia, maka jika ada nyata tanda nusyus.
Okay. Jika ada nyata tanda nyusus isteri, iaitu keluarnya daripada taat suami. Keluar maksudnya dia dah tak taat kepada suami dia, atau dia enggan patuh kepada arahan suaminya daripada perkataan, mulut, seperti ia menjawab akan suaminya dengan perkataan yang keras, kemudian daripada lemah lembut. Jadi watak tu berubah daripada lemah lembut kepada watak keras, menjawab. Bukan tak ada jawab, setiap soalan ada jawapan. Kullu su'alin jawabun. Hanya sahaja jawapan itu dari sudut status ataupun watak seorang perempuan tidak begitu sesuai dengan perempuan cara menjawab. Melainkan kalau dia dalam pembarisan tentera atau polis, itu memang kena tegas. Faham tuan, kena kuat. Faham tuan, balik. Tak mahu dia. Sebab itu baru ni pada hari kemerdekaan kita banggalah anak Kedah perempuan yang tentera tu, yang melompat aksi motosikal scrambler tu, melompat 60 buah motosikal bawah dia. Staff sergeant. Pangkat dia staff sergeant. Jadi satu kebanggaan. Orang perempuan boleh buat kerja lagu tu. Maknanya kalau perempuan yang tengok pun boleh fikir 6 kali ke 7 kali, aku boleh buat tak boleh buat. Sebab dia melompat dengan aksi motor tu. Kita tengok biasa tuan-tuan, tapi sebenarnya bukan biasa, itu luar biasa. Sebab dia kena imbang badan, nak kena lepas dia punya jarak tu. So 60 motosikal dalam beratur dia nak cross tu memang agak jauh lah. Saya rasa dia dapat pingat lepas itu. Tengok Agung pun bangun berdiri. Okay. Jadi dia kata sini, menjawab akan suaminya dengan perkataan yang keras, kemudian daripada lemah lembut. Jadi maksudnya itu, yang biasa dulu cakap lemah lembut, tiba-tiba hari itu dia jawab dengan keras. Tak tahulah back mood kat mana, kan? Balik jam ke, balik ada insiden dia terperangkap jam ke. Jadi bila suami tanya, jawapan tu agak kasar, kuat dengar pada pendengaran suami lah. Melainkan kalau dua-dua dah biasa, bini lawyer, laki lawyer, memang kerja bertekak di mahkamah, balik rumah benda tu jadi biasa. Cuma mungkin luar biasa pada orang awam. Mak mertua main rumah tengok, awak lah menantu aku cakap kuat dengan laki dah. Rupanya memang itu dah biasa bercakap di mahkamah, bertekak. Jadi benda tu tak apalah. Ni yang masuk syarak. Yang biasa sifatnya itu lemah lembut, tiba-tiba menjadi kasar. Dengan sebab tentulah, emosi terganggu ke apa benda, bila suami tanya dia jawab kasar, sudah dikira sebagai nusyus daripada perkataan. Berat juga ya. Orang pun tak sengaja. Lepas tu minta maaf balik lah. Dia ada solusinya. Ni yang tuan kitab ni bagi ni yang pertama contoh ni, kira yang kerap berlaku. Ni yang kerap berlaku. Kalau dia tak dengar macam mana? Baik. Pak Mat kena langgar dengan apa yang Sudin cakap bagi tahu. Itu bini pekak itu bini pekak. Dalam filem P. tu, Pak Mat Tompel, Pak Mat Tongkol, Pak Mat Tempe kena langgar dengan lori. Bukankah bila anggota polis tu beritahu dengan sopan, lembut, tapi sebab pekak, maka terpaksa kuatkan volume. So jadi dalam kes ni, saya fikir kebiasaan bila usia dah sampai macam peringkat tuan-tuan dan perempuan, mungkin sepanjang usia perkahwinan, tarik kelinga tak pernah korek. Sepanjang perkahwinan, tarik kelinga tak pernah korek. Dia boleh menyebabkan, bukan pekak, dia kurang pendengaran. Di samping faktor usia lah. Sebab antara
bab taharah yang kita mengaji hari itu sebelum ni, bab sebelum ni, di awal kita mengaji kitab ni, antara aspek kebersihan bulu hidung dan juga benda yang zahir, akan tetapi kisah tahi telinga juga benda yang harus dibuang bila dia terlalu banyak, takut nanah dan sebagainya lah. Okey, maka sebab itu bila faktor-faktor yang kita katakan suami tak dengar, memang isteri kena cakap kuat. Tapi saya rasa kita faham kot, nada cakap kuat dengan nada jawab cara yang kasar ni lain, dia punya memek muka kan. Cuma zaman teknologi canggih ni, saya punya cadangan bagi siapa yang ada pekak-pekak ni, belilah itu yang selalu duk guna speaker. Speaker. Hello. Hello tu guna hello tu. Saya rasa kalau kita tengok pun nak tergelak kan. Pasal isteri guna hello cakap dengan suami. Orang tanya kenapa pekak. Jadi orang tak boleh nak marah. Sebab dah tak ada suara nak cakap, guna hello. Okey, bunyi siren dulu, siren poli. Niu baru cakap. Gitu. Jadi sifat lemah lembut tu dah hilang. Lalu keluar sifat perkataan yang keras. Lepas tu minta maaf balik lah ya. Maknanya macam puan wanita tak sengaja, sorry je lah nak buat guna. Kan Nabi lah kata, andaikan lidah lagi tergigit. Tuan-tuan, selama berkahwin ni, kita duduk menikah ni, berapa kali gigit lidah? Saya rasa tak ada seorang pun yang tak pernah tak gigit lidah sepanjang dalam perkahwinan. Lidah diri sendiri. Kadang-kadang kita marah tampak pipi kita sendiri. Punya marah gigit lidah, konyah tak boleh. Kan, mungkin roti canai tu liat sangat, ngap, gigit lidah. Lalu berdarah. Jadi lidah tu sentiasa kita tergigit. Tambah-tambah bila kita dah makin meningkat usia, kadang-kadang kita punya percakapan tu jadi tersasul, tergigit lidah. Maka begitulah akan berlaku benda macam tu dalam rumah tangga. Tak ada yang amat damai. Nabi sendiri pun menghadapi benda tu. Tambah Sayyidina Umar lagi lah tuan-tuan, dapat bini kaki beletih. Sayyidina Umar khalifah yang berani. Kita kata hebat keberanian dia. Tapi dapat bini mulut laser. Tu ujian untuk dia. Dia hebat kat luar macam mana orang takut, balik rumah dia surrender dengan bini. Yes. Semua macam tu dugaan Tuhan buat. Ini Tuhan bagi. So sifat tu memang sifat cemburu, sifat tu memang ada pada setiap wanita. Jadi Tuhan dah buat contoh pada khalifah-khalifah, pada Rasulullah sendiri, pada khalifah, para sahabat. Memang ada watak-watak tu. So kita kena redha lah. Baik. Atau perbuatan seperti didapatkan dia berpaling daripadanya, atau masa mukanya, kemudian daripada lemah lembut dan manis mukanya. Okey, dan muk dua tu kita mengaji Arab sikit hari ni. Kitab Arab, kitab asal karangan Syekh Bujairi. Qauluhu i'radan wa abusan li'annahu la yakunu illa an karahati wa bidzalika fariqus sabbi wasyatmi li'annahu qad yakunu li su'il khuluqi lakinna lahu ta'dibiha alaihi walau bila hakim ila akhiril kitabah Syekh Bujairi dalam kitab dia. Baik, dijelaskan di sini maksud yang dikatakan sebagai perbuatan seperti mendapatkan dia itu yang berpaling daripadanya, i'radan wa abusan. I'radan ini masa muka. Okey, masa muka. Wa abusan ni kerut dahi. Dahi berkerut. Ni term asal lah. Cuma dalam konteks hubungan suami isteri ni nak rujuk kepada kita bahawa suatu mood yang tidak baik dalam hubungan. Bila muka nampak semacam dan dahi nampak berkerut, bukan sebab banyak fikir, mungkin sebab masalah. Contoh mudah, bila satu ketika waktu rehat, isteri pergi shopping mall, kebetulan nak beli barang, dilihat suami sedang
dating apa-apa lah. Walaupun mungkin tujuan meeting pejabat, sebagai contoh meeting klien, jumpa klien, lain jantina, akan timbul perspeksi yang berbeza pada riak wajah isteri. Walaupun perempuan tu hanya klien kepada syarikat suaminya, mungkin perjumpaan tu, tapi sebab pergi single-single, maka akan timbul masalah. Lalu isteri yang tak tahu usul periksa, balik muka masam, balik tak makan, tidur tak lena, mandi tak basah, dia buat macam dulu balik kan. Jadinya bila suami balik, tengok-tengok bini muka masam, suami pun tak tahu apa pasal, tanya tak jawab, suruh buat voicemail pun tak nak buat. Sebab nak jawab tak mau, buat voicemail lah, hantar kat aku, dia tak mau jawab. Jadi benda begini sebenarnya yang menimbulkan isu. Cuma dia kata sini, li'annahu la yakunu illa an karahah. Tapi kata dia, benda ni la yakunu, dia tak akan berlaku tuan-tuan, melainkan dengan sebab benci. An karahah, dengan sebab benci. Timbul perasaan iri hati, benci meluat, ada belakalah kan, bila tengok suami sembang dengan perempuan lain, sedangkan yang dia sembang itu klien dia. Sebab kadang-kadang appointment dengan klien ni dibuat di kafe, dibuat di somewhere lah, bukan di pejabat, sebab waktu tak menentu. Maka sebab itulah kawan-kawan kami yang CEO ni kan, kalau dia pergi mesti dia bawa seorang teman dia, pembantu dia lah, lelaki juga atau perempuan juga, supaya senang dia nak handle kalau kata klien tu perempuan. Sebab zaman lalu orang ambil gambar, orang hantar dan sebagainya, jadi banyak fitnah timbul. Okey. Wa bizalika fariqus sabbi, dan dengan demikian itu yang membezakan fariqus sabbi, umpatan, wasyatmi, dan kutukan. Li'annahu qad yakunu li su'il khuluqi, kerana kadang-kadang benda ini merujuk kepada su'il khuluqi, buruk akhlaknya. Okey. Lakin lahu, akan tetapi baginya, bagi suami tadi, ta'di biha, mengadapkan isteri, ajak bini, alaihi walau bila hakim, walaupun tanpa ada hakim. Dia lagu ni nah. Jadi hak kita tengok ni, hak masa muka, kekut dari semua ni benda yang merujuk kepada sifat benci. Dia agak beza dengan isteri maki suami. Itu dia katakan perbezaan dengan sab wasyatam tu, maksudnya kutuk suami, maki suami. Kutuk suami, maki suami, dia bukan bab nusyus, kena ingat dia bab dosa besar. Dua benda berbeza. Hak nusyus tadi, hak tak ikut bab agama, maknanya kalau lelaki hajat tidur, dia tak mau tidur, dia keluar rumah tanpa izin suami, dia pelawar lelaki lain masuk. Dia ada 5 ke 6 akta dalam seksyen mahkamah syariah. Ini baru bab nusyus. Hak mana yang berkaitan dengan agama, okey, mana yang agama kata tak boleh kita buat, itu salah. Hak yang bercakap lepas ni, jenis maki ni, ini dia kira dosa besar. Cuma didikan suami, dia kena didik, kena tegur nasihat. Sebab itu bila cerita Sayyidina Umar tadi, bila bini dia banyak beletak, dia keluar rumah. Sopa cerita Ustaz Husam cerita, pagi itu bini dia duk beletiak sakan, dia pun panas-panas tengok, start mutu pergi rumah Ustaz Badruddin, mufti Kedah tu sebelum ni. Pipi mufti tengah duk makan mi goreng, dia pun sampai-sampai cerita kat ayah, dia kata bapa-bapa, amboi, dia kata, dia sebutlah bini duk beletiak kat dia. Ayah dia kata apa? Aku baru kena. Maknanya Tok Mufti pun kena, sama. Jadi nak hilangkan kemarahan, makan, pergi dapur makan mi goreng. Itu satu sudut kita nampak. Cuma satu sudut lain kita lihat, dia duk beletak, dia maki pun dia buat juga mi goreng tu, dia masak juga mi goreng kat lelaki dia. Cuma mulut je dia berzikir lagu tu, nak buat guna. Kita anggap zikir. Tak berlaku pada semua orang, sama je. Kadang-kadang rumah saya pun gitu lah, dia balik penat, kadang bebel kat anak-anak kan, anak duduk atas tak dengar pun,
Saya yang dengarnya. Saya kata anak ada ke tengok bebel tu. Tak, itu situasi yang berlaku. Sebab kita memang lagu tu, kita bercakap meluahkan perasaan, kita anggap orang tu dekat kita. Yang ada laki kita, yang kita marah anak kita duduk atas, dia tak dengar pun dalam bilik. Lalas saya kata lah, yang awak duduk bebel tu ada ke anak kat depan tu? Tak ada, tak guna. Cuma dia nak buang kemarahan dia. Kan? Dia tak sama macam kita laki-laki. Direct, amai depan aku cakap. Dia tak ada bebel belakang. Kita tahu kalau aku cakap seorang gila. Nampak? Laki-laki. Jadi tak sama. So kita kena faham benda ni. Jadi kata dia berpaling daripadanya atau masam mukanya, kemudian daripada lemah lembut dan manis mukanya, atau keluar daripada rumahnya dengan tiada uzur. Keluar pada rumah tanpa uzur syarak, jadi tak boleh. Jadi kena beritahu laki dululah ya. Kok mana pun nak pergi mana-mana pun. Kecuali dia bunyi sungguh ni noh. Saya rasa dia tak kemas ni. Okey. Dia diam dah. Dia pun nak dengar juga tu dia kacau. Betul tuan, kami ngajak di kuis dulu, kalau ngajak bab akidah, tajuk syurga neraka akan ada kacau, bunyi cakap di whiteboard. Benda tu lah. Topik-topik yang ni sikit, seram sikit. Saya nak ceritanya memang ada gangguan kalau benda-benda yang ni, tapi ni teknikal lah. Cuma saya nak ceritanya, takut tuan-tuan takut. Nak ceritanya memang berlaku begitu. Kami ada pengalaman kalau di kuliah, di ruang kuliah, tajuk syurga neraka, tajuk yang memang kami akan kena attack. Dia tak attack apa, bunyi kacau gitu ya. Main lampu semua, budak-budak dah biasa kan. Itu tak ada masalah. Itu biasa. Baik. Jadi keluar rumah dengan tiada uzur, atau menegahnya daripada istimtak suami dengan dia. Mana bini tak mau tidur sekali lah ceritanya. Tu dikira sebagai nusyuz ya. Ingat tu. Jadi kalau penat, kena beritahu kat laki kata kita penat. Tu je. Sebab tu yang dalam hadis Nabi sebut, perempuan yang menolak ajakan suami itu, malaikat akan kutuk sampai ke subuh. Malaikat akan mengutuk perempuan tadi sampai ke subuh walaupun dia tidak, tanpa dalam keadaan suaminya tak ni lah. Bab ni berat juga, bab hubungan ni. Jadi tapi suami kena faham lah, kadang-kadang sebab isteri pun penat kan. Ni hak pencen tak penat lah, hak kerja. Hak pencen dia penat lama dah, lah dia rehat. Elok lah expired pun Tuhan bagi adil. Betul tak? Kalau tidak teruk tuan-tuan. Jadi gitu maknanya ini kategori sebagai nusyuz. Berat So kita yang mengaji hari ini mungkin boleh beritahu anak kita lah, anak cucu kita. Sebab mereka kursus bukan masuk bab ni, dia simple je kursus perkahwinan dapat sijil je. Kita yang mengaji hari ni lah. Baik. Dan jika tiada dengan jima' sekalipun, okey, walaupun tak berlaku persetubuhan, tapi bila suami hajat tidur, naik tidur, itu je cerita dia. Okey, sekira-kira tiada uzur, maksudnya tanpa ada uzur yang dibenarkan oleh syarak, datang period ke ataupun sakit ke, benda tu adalah uzur yang dinikan. Isunya banyak tuan-tuan. Tuan-tuan saya terima, ada satu ketika saya ceramah di sekolah mana, datang perempuan mengadu kat saya, laki dia kaki pancing tapi jenis menuntut ilmu pelik-pelik ni. Jadi tiap-tiap malam minta dengan bini. Saya kata, ustaz saya penat sangat, saya kata, tapi terpaksa. Dia kata, kecuali dia period lah. Jenis menuntut ilmu pelik-pelik ni tuan, dia mesti nak benda tu hari-hari dia nak. Jadi isi pun pelik. Kalau nak kata suami ni makan Viagra, akan makan pelik-pelik tu tak nampak dia kata. Tapi sebab menuntut ilmu yang ada jin-jin ni, rupanya bukan dia tu nak sangat, jin yang dalam badan tu nak sangat. Parah lagu ni. So saya kata susah nak selesai kes, kena bawa ke jabat agama. Mungkin tutup fasah lah. Sebab isinya ada bukti bahawa suaminya ada amalkan ajaran yang salah lah. Ada kerih pelik-pelik dekat rumah tu macam-macam. Ini yang berlaku hari ni ya.
Itu yang saya alamilah, yang dengan jumpa saya. Maka hendaklah diajarkan dia. Okey, ini syarat bagi solusi. Maka para suami bila nampak isteri berlaku nusyus, okey, hendaklah diajarkan dia. Bahasa ajak ni, bahasa orang tua sebut dulu, ajak sini tegaklah, nasihat. Oi, ajak dia sikit, itu bahasa orang Kedah. Ajak dia sikit maksudnya buat sesuatu, bukan suruh ajak ABC dah. Tak ada kaitan di sini. Diajarkan dia dan menakuti akan dia. Menakuti akan dia. Bagi dia takut sikit. Takut dari sudut siksaan api neraka, takut dari sudut tak dapat redha suami, tak masuk syurga. Takut sudut tu, bukan takut bab lain tuan-tuan. Duk ugut ni kau imagine 10 ekor buat kat hang, tak boleh. Tu bukan cara dia. Dia syarat dia nak gertak dari sudut siksaan ataupun dosa yang dia tanggung. Okey. Dengan tiada dipukulkan dia. Nampak? Dengan tiada dipukulkan dia. Pukul siapa? Pukul isteri. Ajak, sebut nasihat, bagi tahu, tapi tak boleh pukul. Walaupun ada kadang-kadang boleh pukul, nanti kita akan tengok macam mana dia kata. Dan tiada hajarkan dia. Kau berambus di sini, itu hajarkan dia. Hajar tu hijrah, hijab pergilah. Halau. Tu tak boleh tu bukan cara dia. Itu yang masalah kita hari ni. Bila dia ambil istilah ni, benda hajat halau bini ni yang kerap orang buat lah ni. Hang keluar, sedangkan ikut syarak tak boleh. Nasihat dulu, nasihat, tegur apa semua. Biasanya dia akan berubah tuan-tuan. Okay. Dan satu isu divariakan, tuan-tuan perasan tak baru ni divariakan bagaimana bila isu politik baru ni, seorang suami dia talak bini dengan talak 3 kalau PMX masih pegang jawatan bulan Ogos. Dan menurut pengarah Jais Mawid, ucapan lafaz ta'lid tersebut tidak boleh ditarik balik. Mereka dah bina rumah tangga 26 tahun. Maknanya dah habis bulan 8, PMX masih berkuasa, talak automatik jatuh ke atas isterinya dengan talak 3 terus sebab dia lafaz ta'liq. Dan memang para agamawan menyebut bahawa lafaz itu sah dan valid dan tidak boleh ditarik balik. Jadi maknanya kalau dia nak kahwin dengan bini dia kena kahwin orang lain dulu dan berlaku persetubuhan, orang tu cerai, baru dia boleh kahwin dengan bini dia balik. Tuan-tuan, 26 tahun. 26 tahun. Ni netizen komen bengong lah laki-laki tu. Sikit punya hal isu politik punya hal sampai bawa ke cerai berai apa hal. Ini masalah. Maka sebab itu pengetahuan agama tu kena ada. So kita mengaji hari ni tuan-tuan, boleh jadi kita lihat kita dah lalui lah sebab kita dah berusia. Mungkin anak kita akan berlaku, anak menantu kita sikit-sikit kelahi, mungkin kerja tak ada ke, kerja kena buang kerja, akan berlaku konflik. Kadang-kadang mereka bertengkar kita tak tahu, tapi kita nampak mimik muka, cara bercakap, kita nampak mood lain kan. Mungkin kita laki-laki jarang tanya, mak yang akan tanya. Ayah dia diam je, biasa mak yang akan tanya apa masalah korang apa semua kan. Jadi di sinilah kita kena main peranan. Kalau kita ada anak laki-laki, kena tegur anak laki-laki, jangan marah pilihan. Tengok syarat bagi guideline ke ni, kalau kita bini buat salah, nasihat apa semua, jangan pukul lagi dan jangan halau. Itu bukan langkah terbaik. Dia ada step-step dia. Baik. Dan menakuti itu seperti dikata baginya, bagi bini takut tu kata lagu mana? Takut olehmu akan Allah pada hak yang wajib bagiku atas engkau. Nampak tak? Maknanya hak suami, isteri kena tunaikan. So bila tak tunaikan, azab Allah akan datang. Bagi ugut gitu, cerita macam tu je lah. Cuma ni bahasa kita lama lah, bahasa baru ni ikutlah nak guna ayat apa yang sesuai kan. Tak boleh bahasa Melayu cakap orang putih, tak boleh orang putih cakap Jerman, ikut suka. Janji faham bini dia. Okey, itu yang penting. Dan ketahui olehmu
bahawasanya itu menggugurkan nafkah dan giliran. Jadi bini, suami kena beritahu kat bini, bila dia dah buat perangai macam tu, maka akan hilang nafkah. Jadi suami boleh tak stop nafkah zahir dan batin. So tak ada pakaian, tak ada apa, makan apa semua, sebab bini buat perangai. Tapi boleh beritahu, okey, jangan pukul, jangan halau rumah, tapi stop nafkah dulu. Okey. Macam berlaku pada kejiranan kita juga, yang saya tahu, yang kita handle, laki dia marah sangat kat bini dia pasal bini suka marah kat orang gaji dia. Tu je ceritanya. So bini anggap orang gaji tu macam kuli betul. Tak bawa makan, tak bawa pergi mana-mana. Dia memang dia buat macam, bukanlah kata hamba, tapi itulah. Maka suami ni tahu marah kat bini. Bila marah apa semua, berlaku lagi. Lepas suami hari tu balik, dia marah, dia ambil kain baju, dia belah, dia keluar 3 hari ke 4 hari tu tau. Lepas pada tu saya rasa kat seminggu juga kot. Lepas tu baru dia balik. Balik tu bini minta maaf, balik lah. Tu cara hak orang tahu agama, ajak bini dia. Jadi kadang-kadang yang saya duk pelik tu, hak saya duk tengok depan saya duk main cerita ni, bukan orang biasa tuan. Hak ngaji pondok belakang. Jadi aku pun tak faham. Syaitan mana masuk dalam badan mereka, kita tak tahu. Hak ngaji pondok, hak ngaji macam tuan ni, hak pernah tadah kitab, hak pernah tok guru duk ajak, tapi saya tak tahu pasal apa boleh berubah perangai. Adakah makanan harian, sebab mereka suka makan western food, suka makan benda hak jenis, dia tak makan nasi tuan, dia makan benda pelik. Ya, inilah fast food lah, KFC, McDonald, hak jenis pelik-pelik ni. Kok benda tu menggelamkan, bagi hati gelap ke, akhlak buruk, wallahu alam. Ini yang berlaku di kawasan kejalanan kita ya. Jadi kita pakat-pakat beringatlah. Baik. Dan ketahui olehmu bahawasanya itu menggugurkan nafkah dan giliran dan segala belanja seperti kiswah. Tu bacaannya ya. Kiswah. Kiswah ni pakaian lah. Kiswah. Kaf sin wawha. Ini term Arab ni, kiswah, pakaian. Dan seumpamanya. Baik, habis itu. Dan memaki isteri akan suami. Tiada ia daripada nusyuz. Saya catat tadi. Bini maki laki, dia bukan kategori nusyuz. Sebab dia bukan hak suami. Dia nusyuz tadi, kalau ada hak suami, bini tak buat. Hak bini maki laki ni, dia bukan nusyuz. Dia tulis sini. Dan seumpama memaki akan suami itu menyakiti ia menyakiti akan suaminya dengan lidahnya atau lainnya, tiada dinamakan nusyuz, bahkan berdosa ia. Okey. Jadi bila bini maki tu, dia hanya pedih dari sudut emosi, bukan fizikal. Cuma kalau kita tengok, lidah itu lebih tajam daripada mata pedang, ujung mata pedang. Sebab itu kadang-kadang tuan-tuan, bukan setakat maki, sindiran cukup dah. Sindir, ui tajam tuan-tuan, masuk ke dalam sindiran. Dia tak rasa nak marah apa, tapi benda tu boleh menyebabkan kita fikir banyak kali. Baru ni di dalam tulisan juga dituliskan, kita jangan terlalu bertolak ansur orang Melayu, takut kita akan dihalau beransur-ansur. Okey. Maknanya di sini ialah peringatan juga, sinyiran kepada kita. Kalau kita tak fikir duk asyik duk tolak ansur sangat, lama-lama mungkin kita yang akan ditolak beransur-ansur keluar. Itu contoh. Jadi maksudnya lidah ini, dan begitu juga dengan pen tajam sifatnya dalam bentuk tulisan. Kalau sindiran tulisan, kalau sindiran ucapan. Sebab itu bila tulis dekat Facebook, dekat apa nama, WhatsApp dan sebagainya kan, kadang-kadang kita tulis itu tak niat siapa-siapa pun, tapi mungkin terkena pada orang yang baca tu, dia terasa sangat. Ada orang boleh berubah perangai,
boleh ubah perangai jahat jadi baik hanya kerana mendengar ucapan atau membaca tulisan. Okey, itu benda-benda yang positif lah, yang baik. Maka sebab itu di sini kata dia, bila bini maki laki, dia tak kira nusyus, tapi dia kira berdosa besar kerana dia menyakiti suaminya dari sudut emosi. Sebab itu yang Allah Ta'ala sebutkan itu, kenapa perempuan Allah bagi 9 nafsu, laki-laki 1, sebab ni lah. So laki-laki ni dia ada kesabaran dia dengar tu relax je. Kalau dia balas balik 2 kali 5 lah. Sebab tu saya buat contoh Sayyidina Umar tadi, dia keluar, dia sibuk khalifah, mungkin tak ada masa dengan anak bini. Bila balik je sound, bila balik je bunyi radio, bila balik bunyi radio, dia keluar tak bunyi radio, balik bunyi radio. Jadi nak hilang tu dia keluar. Kalau ikut gaya dia pemimpin yang tegas berani tu, saya rasa dia penyepak dah. Macam mana dia buat kat orang yang menghina Nabi kan, dia pancung je, watak dia begitu. Tapi dia takkan buat pada bini dia. Nampak tak? Sebab Islam ajak begitu. Islam ajak tak boleh, kena didik, kena ajak. Dia begitu ya, wataknya begitu. Baik. Bahkan berdosa ia dan mustahak akan takdib daripada suami, dan jangan diangkatkan dia kepada qadhi. Jadi mustahak akan takdib daripada suami, maknanya suami wajib mengadabkan bini dia, mendidik, bagi tahu, bukan jawab balik. Maknanya bila dia maki tu tak baik maki suami kan, jadi suami kecil hati, redha, ini berdosa. Maka suami tak perlu bawa kes ke mahkamah. Maknanya sini, kalau bini maki laki, tak payah bawa kes tu ke mahkamah, tak valid pun. Dia bukan bab nusyus. Itu dia nak habaq kat kita, tuan-tuan. Dia nak kita faham. Itu benda biasa. Jadi dah kitab dah sebut, tak payah bawa kes tu ke mahkamah. Memang tak akan lekat kes tu. Kalau hakim tanya pasal, dia maki saya, tuan hakim, lah maki je, engkau makilah balik, gitu ya kalau hakim kan. Jadi maknanya tak boleh bawa kes. Faham tak? Tempat dia bukan bab nusyus. Dia nak masuk undang-undang syariah mahkamah, tak boleh bawa kes. Lawyer akan tengok, tak salah, maksudnya tak boleh sabit kes, dah tutup kes lah. Nasihat lah, tegur, biasalah. Kita kata mulut laser kan, mulut laser, biasalah. Mungkin dia sebut tu, dia keadaan dia, emosi dia tu tak stabil, datang period atau ketika perubahan hormon nak menopause pun akan berlaku begitu. Sebab itu pihak suami kena faham benda ni. Bila isinya berubah tiba-tiba, dia kena tengok berapa bulan ini, tahu dah. Sebab memang begitu situasinya. Hormon sinetron sinetron, itu sinetronnya hormon wanita, saya lupa nama dia. Tron tu lah di ujung tu. Itu cerita sinetron, cerita ni ya. Dia adalah bunyi tron di ujung tu. Apa? Estrogen. Okey. Estrogen rupanya. Ingat gas. Estrogen pun bunyi macam gas, gas nitrogen. Allahu Akbar. Okey. Dan jangan diangkatkan dia kepada qadhi. Okey. Maka jika diketahui akan nusyusnya isi tadi, maka hendaklah menakuti akan dia dan meninggalkan seketiduran dengan dia, dan dipukulkan dia jika memberi faedah pukul, maka jangan dipukul jika tiada memberi faedah pukulnya. Baik. Syarak bagi kaedah nak menangani isteri yang nusyus. Okey. Ni bukan kes maki semua, ini kes yang tak taat perintah ni. Jadi syarak bagi, pertama, syarak kata hendaklah menakuti akan dia. Menakuti ni menasihatkan, cerita dosa pahala bagai semua. Hang degil juga, hang tak taat juga, hang sekian-sekian. Maka syarak kata dan meninggalkan seketiduran. Macam yang saya cerita tadi lah, yang sahabat perjalanan kita tu, dia tinggal tempat tidur, dia keluar rumah,
Dia tak ada rumah tu, dia keluar, dia pergi duduk kebun ke, dia pergi duduk mana-mana ke, ikut dia pergi duduk hotel ke. Terdengar cerita dia pergi duduk hotel, minggu dia pergi duduk lepak kat hotel. Jadi baru bini dia sedar bahawa laki dia betul-betul marah. Okey. Baik. Dan dipukulkan dia jika memberi faedah. Maksudnya suami boleh pukul isteri kalau pukul tu boleh beri faedah supaya bini dia tu taat balik. Hanya ada batasan lokasi yang boleh dan tak boleh dipukul. Muka tak boleh. Hanya boleh dipukul di kawasan buntut dan bahu belakang. Pukul di sini dengan tangan, rotan tak boleh dengan tangan. Pukul bukan pukul marah, bukan pukul wrestling punya, bukan. Ni pukul mentang-mentang laki dia minat wrestling, habis dia ikut cara pukul wrestling. Itu yang masalah tentang kita duk lihat. Bila suami naik barang yang dia pukul habis tendang apa semua tu kan, itu dah salah tu, memang kategori menyiksa dah, mendera. Pukul adat Islam lain, dia pukul nak bagi pengajaran. Cuma kadang-kadang bila suami tu dia terlalu geram, dia nampak apa yang dekat dengan dia, so muka. Tu yang dia tebuh muka tu, lebam pipi kawan tu. Tidak bilang gigi pun tiangkai, gigi tertanggal, gigi kena pukul. Kalau gigi asli tertanggal, itu luar biasa. Kalau gigi palsu tertanggal, itu biasa. Gelak pun boleh tanggal, biasa. Gelak suka sangat, keluar gigi palsu. Okay. Maka jangan dipukul jika tiada memberi faedah pukulnya. Jadi kalau kata pukul pun tak ada manfaat, tak payah pukul lah. Seperti barang yang jangan ia pukul akan sebagai yang sangat sakit. Itu dia warningnya tu. Dan jangan dipukul akan muka. Muka tak boleh pukul. Dan segala tempat kebinasaan. Maksudnya tempat yang sensitif, yang boleh rosak fungsi tempat tu. Telinga, hidung, mata, alat kelamin, perut. Jadi tempat-tempat itu yang boleh merosakkan fungsi dia tak boleh. Dan keluar dengan meninggalkan seketiduran itu, meninggalkan berkata-kata. Maksudnya diam. Laki marah sangat, tak cakap apa, keluar rumah. Ataupun nak duduk dalam rumah tu tapi tak tidur sekali. Laki marah sangat, duduk di dapur, bini duduk di atas. Tapi bila nak bertahan kat dapur tu, mungkin bilik sempit, rumah flat. Jadi sebab tu solusi yang terbaik, dia keluar rumah terus. Duduk di hotel ke, duduk surau ke, duduk masjid ke. Begitu. Dan bertutur dengan dia, maksudnya meninggalkan berkata-kata dan bertutur dengan siapa dia tu isteri. Maka tiada harus lebih daripada 3 hari. Maka jika ia kosakkan meninggal berkata-kata itu, akan hendak mengembalikan isterinya daripada maksiat dan membaikkan agamanya, maka tiada haram lebih daripada 3 hari. Maksudnya syarak bagi tuan-tuan. Walaupun kita belajar hadis, Nabi sebut kalau kita tidak bertegur siapa dalam masa 3 hari, dosa. Kalau kes berkelahi. Tapi untuk kes suami nak ajak bini dan suami yakin kalau aku tinggal 3 hari tak ada kesan bini aku ni, mau seminggu kena ajak dia ni. Kalau dia rasa bini dia memang kebal, payah sangat, 2 minggu tinggal, pergi Australia ke 2 minggu, tinggal yang seorang. Dia yakin benda tu boleh berubah, so dia yakin dia balik Australia, bini dia akan berubah watak jadi baik. Kan tinggal itu tuan-tuan, tinggal keadaan tak berkata-kata dan tak bersapa. Dia bukan hang pi outstation tinggal, hang hello kat dia tak boleh. Itu bukan mendidik. Dia kira pi tu bawa diri terus senyap, tutup handphone, tutup semua, tengok jadi lugu mana 2 minggu lelaki tak ada. Jadi dia macam jadi cacing kepanasan jugalah. Duk biasa ada lelaki kan, walaupun duk bebel kat lelaki semua, sebab lelaki tak ada, stres juga dia. Lalu dia menghadapkan kepulangan suaminya. So suami yakin kalau aku balik, bini aku akan berubah. Maka syarak membenarkan lebih daripada 3 hari, bahkan sampai sebulan, 2 bulan, tak ada masalah. Dengan syarat suami tu yakin
bininya akan berubah bila dia balik ke rumah nanti. Baik. Maka jika menegah suami akan hak isterinya seperti giliran dan nafkah, melazimkan dia oleh qadhi, akan menyempurnakan dia, atau ia menyakiti akan isterinya dengan dimakinya, atau umpamanya dengan tiada sebab ditegahkan dia oleh qadhi daripada yang tersebut, kemudian jika ia kembali kepadanya pula dita'zirkan dia oleh qadhi jika ditututi oleh isteri. Ni kepala lelaki kena pula nah. Baik, tadi kita dah sembang pasal bini kena. Ni laki buat perangai. Dia kata pertama, jika menegah suami akan hak isterinya seperti giliran, isteri berhak, contoh begini, isteri berhak disubuhi 4 kali seminggu, hak yang boleh suami tuntut. Tiba-tiba suami tak nak tunaikan benda ni, 4 kali tu dia tak mau. Ni bab suami tadi, bab isteri nak faham ah? Okey, hak isterinya seperti giliran dan nafkah, melazimkan dia oleh qadhi. Isteri pergi mengadu kat qadhi. Kan dalam lafaz tadi kan sebut, tuan qadhi, suami saya ni saya anjak tidur dia tak ada. Saya ada hak 4 kali seminggu, contoh. Suami bini ni pandai ustazah katanya, ustazah. Mengadu kat qadhi dan qadhi approve benda tu, melazimkan dia oleh qadhi, akan menyempurnakan dia, qadhi tahu kes ni, atau ia menyakiti akan isterinya, maknanya suami pukul bini ke, sakiti isteri ke sebagainya dengan dimakinya. Ni bab lain pula. Tadi kalau hak bini maki laki, dia tak kira nusyus, dia kira berdosa besar. Tapi kalau laki maki bini, dia kira satu bab yang disebut sebagai bab derhaka suami pada isteri. Okey. Atau umpamanya dengan tiada sebab ditegahkan dia oleh qadhi daripada yang tersebut, kemudian jika ia kembali kepadanya pula ditakzirkan dia. Jadi qadhi berhak menjatuhkan hukuman takzir. Takzir ni satu bentuk hukuman yang tidak ada dalam akta. Itu hak budi bicara qadhi. Suami tak tunaikan nafkah dan bagai-bagai, mahkamah buat pembicaraan, maka qadhi berhak menentukan hukum yang setimpal. Denda ke, penjara ke, buang daerah ke. Maka sebab itu dalam undang-undang di Malaysia, tuan-tuan, antara undang-undang yang masih sultan berkuasa hingga hari ini ialah buang daerah. Itulah undang-undang yang masih kekal hingga hari ini. Yang ada power itu sultan je, orang lain tak ada. Hakim pun tak ada. Buang daerah ni sultan ya. Jadi bila kita langgar arahan sultan, termasuk arahan agama, maka sultan boleh buang daerah. Jangan duduk di kawasan negeri aku, duduk tang lain. Tu yang disebut buang daerah tu. Kuasa tu milik mutlak sultan yang ada di Malaysia hingga hari inilah undang-undang tu. Okey, cuma tak dibuat sangatlah, tak dilaksanakan sangat. Kalau nak ikut tu yang duduk derhaka sultan semua dah boleh dah. Cuma lah banyak pakai undang-undang moden lah di mahkamah. Okey. Baik. Jadi ditakzirkan dia oleh qadhi jika ditututi oleh isteri. Maknanya kalau isteri tu buat tuntutan di mahkamah, maka isu ni akan masuk bab apa? Tuntutan cerai dengan sebab fasah, atau dengan sebab khuluk, atau dengan sebab lain lah, zihar dan sebagainya. Kita akan lihat lepas ni. Maksudnya isteri juga ada hak untuk menuntut sesuatu kalau suami tak tunaikan tanggungjawab. So bila kita bercakap tadi, nampak macam salah bini banyak kan. Sebenarnya ada dua adil, kena. Bini tak buat hak ikut syarak, kena. Suami tak buat pun ikut syarak pun kena. Okey. Jadi kita bincang setakat itu dulu. InsyaAllah kita akan sambung minggu depan daripada ayat atau mendakwa tu nah, sampai habis bab tu sebelum masuk bab khuluk. Salam harap doa bersama-sama untuk Haji Jamaluddin, ada di jalan, ada di IJN. Masalah kereta jantung. Oh, Haji ni bilang kita. Oh. Dia memang bawa rawatan jantung ya. Baik, tak apa, kita baca doa sekejap, doa selamat.
بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة والصحة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة وخصوصا إلى حجي جمال الدين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة والصحة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة وخصوصا إلى حجي جمال الدين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة والصحة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة خصوصا إلى حجي جمال الدين. اللهم إنا نسألك السلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعافية عند الحساب. اللهم أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك يا الله. اللهم أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك يا الله. اللهم أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك يا الله. اشفي حجي جمال يا الله. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل الدعاء. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليه والعصر إن الإنسان لفي خسر.